Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Is punya channel. Untuk hari ini kita akan membahaskan tentang 5 best Dolby Atmos soundbar di bawah harga RM1.500. Tetapi kalau ada yang aku senaraikan ada sedikit lebih RM100 jadi RM1.600 itu tidak mengapa lah kan. Mana tahu maybe next time dia akan ada lagi murah daripada yang ini, dan ini merupakan senarai bagi aku yang the best lah, yang bagi aku ada kelebihan serta kekurangannya starting dari RM1.300 sehingga RM1.600. So ada beberapa brand yang aku sediakan juga, tapi kalau korang ada beberapa suggestion yang lain juga yang di bawah RM1.500 Dolby Atmos ataupun diskon ataupun promo sekarang ni, korang boleh komen di bawah apa lagi yang aku tertinggal ataupun aku tidak tahu berkenaan dengan Sony pula, berkenaan dengan Dolby Atmos soundbar ini. So yang aku gunakan dan juga di rumah mertua aku iaitu jenis Samsung soundbar serta Sony soundbar. So aku adalah experience berkenaan dengan soundbar tersebut. Yang pertama sekali kita pergi harga yang paling rendah iaitu harga RM1.300 Sony HT-X 8500 yang mempunyai 320 watt. Kelebihan dia ialah kualiti suara yang memang terbaik dengan teknologi Dolby Atmos serta DTS:X surround sound, desain yang moden dan minimalis. Seterusnya mudah digunakan dengan remote control dan aplikasi Sony Music Center. Connectivity sangat mudah dengan menggunakan Bluetooth, HDMI dan juga optical input. Dari segi Bluetooth itu aku boleh katakan dia punya delayedness itu memang tiada langsung, tidak ketara sangat pada Sony. Dan juga kepenggunaan dari segi sound dia tu, bila keluarkan sound tu memang terbaik, sebabnya dia dapat fokus kepada suara orang bercakap dengan suara theme action. Sebab selalu kebanyakan soundbar akan ada masalah di mana setiap kali action, setiap kali itu juga sound action tu lebih kuat berbanding orang bercakap. So dia boleh control that kind of situation untuk balancekan bunyi itu serta as natural as possible, serta deep bass itu pun ada juga. Tapi sayangnya dia tidak dilengkapkan dengan subwoofer. Sekiranya rumah korang tu yang memang besar dan memerlukan deep bass, jadi ini bukanlah pilihan terbaik korang, sebab korang tidak dapat untuk wirelessly sambung subwoofer kepada Sony HT. Kalau korang beli yang jenis Sony yang ada 1800 begitu, barulah available subwoofer plus dengan dia punya soundbar sekali, barulah harga menjadi RM1.700 RM1.800 begitu untuk Dolby Atmos. So kita pergi yang seterusnya iaitu harga RM1.388 ANC 800 380 watt soundbar. Kelebihan ialah tentang harga dia ialah murah lah kan, boleh dapat dalam sekitar 1300 lebih gitu. Dan dari segi kualiti pun macam ada yang beberapa orang komen ataupun user sendiri bagi tahu macam kualiti just okay, bukannya yang terlalu best ataupun terlalu sedap begitu, kerana macam teknologi surround sound dia macam ya boleh didengari begitu okey lah, dengan dilengkapi dengan subwoofer untuk bass yang lebih baik. Tetapi sound separation di antara orang bercakap serta sound action itu macam susah sikit untuk dia buat separation. Tetap juga macam korang perlu control remote korang untuk tinggi ataupun high volume, low volume begitu. Dan dari segi connectivity itu memang terbaik lah, dari segi Bluetooth, HDMI dan optical input itu tidak masalah. Tapi dari segi design yang aku boleh tengok di sini macam kurang sedikit menarik lah, sebabkan dia punya solid surface itu bukanlah sepenuhnya menggunakan quality material plastik itu sendiri, tetapi pada subwoofer ni agak menarik lah. Maksudnya kalau korang mencari yang minimalist design boleh dapatkan ANC juga, sebabnya sebelum ni pernah dipromot di Amazon juga ANC soundbar ini dengan harga yang paling murah korang boleh dapat untuk Dolby Atmos, tetapi aku kurang recommendation lah berkenaan dengan ANC soundbar ini. Dan kita teruskan lagi dengan JBL Bar 5.0 Multi Beam. Ini sebenarnya ramailah juga orang request untuk aku review, tapi aku sendiri pun tidak ada dia punya soundbar. Jadi apa kelebihan dia ialah dia menggunakan teknologi multi beam surround sound dengan Dolby Atmos. Seterusnya dia boleh firing system, walaupun dia hanya ada soundbar ya tanpa ada subwoofer, dan juga harga dia sekitar RM1,445, mudah untuk digunakan dengan remote control ataupun aplikasi JBL Bar untuk menggunakan korang punya controlling your
soundbar to the maximum, ikut kesesuaian korang punya telinga juga. Sebab bagi aku macam JBL ni antara produk ataupun brand yang bagus berkenaan dengan kita punya hearing. So mereka lebih memahami tentang apa yang user sebenarnya perlukan. Bila tengok movie, diorang boleh firing dengan sempurna dengan dia punya 3D surround sound tu memang sangat best lah. Sebabnya ada kawan aku juga yang menggunakan JBL VA 5.0 ini memang terbaik dia punya dari segi sound quality, dari segi dia punya design pun bagus, tetapi kekurangannya ialah tidak dilengkapi oleh subwoofer dan dia punya watt supported sehingga 250 watt sahaja berkenaan dengan JBL VA 5.0. Tapi kalau korang ada lebih budget untuk tambah dengan subwoofer menjadikan dia 300 to 400 watt itu, harganya akan jadi sebagai RM2,000 ke atas, begitulah. Sebab JBL ni memang agak mahal juga dia punya produk berbanding yang standard 1,500 ke bawah begitu. Yang seterusnya iaitu Samsung HWK Q600B. Susah betul dia punya nama penjenamaan ini. Yang ini pula aku sudah try sendiri HW ini di rumah family aku di Kelantan ini, di mana yang aku boleh katakan walaupun dia macam features dia lah, dia beritahu memang dia menggunakan teknologi acoustic beam dengan dilengkapi subwoofer untuk bass yang lebih baik, remote control ataupun aplikasi Samsung Smart Things, dan juga connectivity berkenaan dengan Bluetooth, HDMI, optical tu pun memang terbaik lah untuk menggunakan Samsung HWK 600B ni. Macam dia bagi tahu sendiri, dia support kepada Dolby Atmos juga. Seterusnya dia ada Q Symphony dengan harga RM1,440. Yang aku boleh katakan di sini dia punya clarity sound tu agak macam harsh sikit lah berbanding menggunakan Sony. Sony agak natural punya sound dengan JBL, tetapi Samsung ni clarity of sound dia lebih tinggi berbanding soundbar yang lain. Ini sejujurnya lah yang aku pernah dengarkan. Jadi kadang-kadang aku terasa macam kena slowkan sedikit dia punya sound remote control tu bagi normal balik dia punya movie action tersebut. Kadang-kadang dari segi orang bercakap tu pun tiba-tiba pandai slow juga balik, jadi perlu adjust balik mengikut kesesuaian. Tapi dia punya dari segi macam untuk mendengarkan lagu itu memang sangat sesuai bila korang menggunakan Samsung ini, serta gaming experience juga. Tapi dari segi movie itu tengok kepada movie juga. Kalau support kepada full Dolby Atmos itu memang korang boleh buat sebagai sound separation kepada soundbar tersebut. Dan seterusnya iaitu LG soundbar SN7Y 380 watt ataupun pergi kepada LG SP8A 440 watt, tetapi harga dia agak keras sedikit iaitu sebanyak RM1,688. Dan aku boleh puji yang LG punya quality sound yang harga RM1,600 ni, dia menggunakan teknologi Meridian Audio untuk suara yang lebih bagus, lebih balance, dan desainnya elegan, tampak minimalis juga. Desain dia dilengkapi dengan subwoofer, wireless subwoofer. Seterusnya connectivity dia memang baguslah dari segi Bluetooth, HDMI dan optical cable. Walaupun harga dia agak tinggi, 1,600 gitu, 1,700, tetapi kualiti yang disampaikan untuk orang bermain game, untuk tengok movie itu memang terbaik lah bila menggunakan LG ini. Sebab diorang sendiri pun memahami design ataupun user needs. Maksudnya korang boleh, dia Meridian Audio itu akan membantu korang punya space mengikut kesesuaian sound tersebut, mengikut space tersebut juga. Kalau korang punya space yang besar, dia cuba adjust sound itu mengikut kesesuaian. Kalau space kecil itu pun dia cuba untuk adjust mengikut kesesuaian itu. Sebabnya dia mempunyai AI Sound Pro with LG Soundbar untuk adjust kepada voice, music, cinema sendiri, dan juga take command seperti korang punya Spotify, Alexa juga works with Google, Apple AirPlay dan juga Chromecast. So, ini antara pilihan yang tepat jugalah kalau korang ada budget lebih, korang terus pergi kepada LG Soundbar. So, itu hanya beberapa yang aku boleh ceritakan berkenaan dengan 5 soundbar pilihan
yang menarik mengikut budget korang, yaitu di bawah 1.500. Sebenarnya terjadi Rp1.600 lah pula. Maybe kalau 1.700 ataupun 1.800 ke atas tidak akan menjadi masalah untuk pemilihan Dolby Soundbar ataupun Dolby Atmos soundbar pilihan korang. So sekiranya korang ada pilihan yang paling menarik untuk korang pilih, korang boleh komen di bawah apa lagi soundbar yang paling menarik yang menjadi perhatian korang juga untuk beli. Dan kalau korang tanya aku apa yang paling terbaik, ialah macam aku akan pilih dua produk ni, sama ada Sony ataupun LG. Tapi kalau dari segi budget itu, budget soundbar yang terbaik, aku akan pilih LG SP8A dengan ada subwoofer lagi. Seterusnya dia mempunyai 440 watt of wattage lah untuk soundbar tersebut. Itu sahaja pada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.